Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami, Miss Hasnah Atikah, dan ketua kumpulan kami iaitu Nur Nadiana binti Azmi bersama dengan ahli kumpulannya yang lain iaitu Nur Lida binti Ghazali, Siti Nur Ain binti Muhammad dan saya sendiri iaitu Nurul Arifah Adila binti Muhammad Ros. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan mengenai kursus CTU 55 iaitu Sejarah Malaysia. Dan tajuk kumpulan kami ialah cabaran dan kesan terhadap politik sewaktu pandemik COVID-19. Slide yang seterusnya. Baiklah, pada bahagian slide yang seterusnya iaitu ekstrak. Kajian ini membincangkan mengenai cabaran dan kesan terhadap politik sewaktu pandemik COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat bagaimana cabaran politik semasa rakyatnya terkesan dalam mengharungi gejala pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Hal ini demikian kerana pada musim pandemik COVID-19, rakyat Malaysia terkesan dengan virus ini sehingga menyebabkan angka kematian yang semakin meningkat pada setiap hari. Selain itu, kajian ini juga telah melibatkan responden yang berumur 18 tahun ke atas bagi memberi maklum balas di dalam borang soal sidik. Namun begitu, kajian ini juga telah menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif berbentuk deskriptif iaitu menggunakan borang soal selidik dan membuat analisis umum. Hal ini demikian kerana kajian ini dijalankan dengan bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai cabaran dan kesan terhadap politik yang dihadapi oleh rakyat sewaktu pandemik COVID-19. Justru itu, sebanyak 50 responden yang telah memberikan maklum balas bagi perincian terhadap soalan-soalan mengenai cabaran dan kesan terhadap politik sewaktu pandemik COVID-19 yang telah diberikan melalui borang soal selidik. Benarlah bahawa cabaran dan kesan terhadap politik sewaktu pandemik COVID-19 banyak memberikan kemudaratan dan pergolakan kepada rakyat Malaysia, terutamanya dalam isu politik. Baiklah, slide yang seterusnya. Pada bahagian pengenalan, kajian ini membicarakan tentang politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota menurut Azhar Abdul Aziz 2019. Hal ini dikatakan demikian kerana politik ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan tata cara pemerintahan seperti dasar, manakala pembangunan politik pula merupakan satu proses perubahan ataupun transformasi secara berencana yang melibatkan perubahan dalam tadbir urus negara daripada cara lama kepada cara baharu dan yang terkini. Di samping itu, matlamat utama bagi pembangunan politik adalah pembinaan negara bangsa iaitu wilayah yang mempunyai sempadan pemerintahan ataupun kerajaan, warga negara dan bangsa. Seterusnya, pilihan raya pula diambil kira kesamaran yang dapat menyelubungi di sebalik bangsa Malaysia dan kekusutan yang berpunca daripada kemelut ekonomi dan politik. Secara ringkasnya, Malaysia sebagai sebuah negara yang masih berada pada satu peringkat etnogenesis dalam satu bangsa. Hal ini demikian kerana pada peringkat ini pemahaman tentang sejarah dan budaya yang dikongsi bersama serta toleransi agama memang sentiasa dipupuk. Walau bagaimanapun, kepentingannya dalam mobilisasi politik dan politik konfrontasi yang boleh dihapuskan secara beransur-ansur untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai strategi pengurangan konflik dalam masyarakat yang begitu berpecah belah menurut Horowitz 1985. Di samping itu, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti cabaran dan kesan politik sewaktu pandemik COVID-19, menganalisis cabaran dan kesan politik sewaktu pandemik COVID-19, menyenaraikan dapatan kajian berdasarkan borang soal sidik dan mengkaji hasil dapatan kajian berdasarkan borang soal sidik. Hal ini demikian kerana identiti yang berubah disebabkan pesat sosial dan kebudayaan, namun keetnikan sebaliknya pula tidak sekali-kali akan lenyap, tetapi mungkin muncul dalam bentuk baharu
yang selalunya lebih berkuasa dan diungkapkan dengan lebih jelas. Tegaslah bahawa hidup dengan dua atau berbilang identiti dalam entiti politik tertentu bukanlah satu fenomena yang luar biasa dalam dunia pada zaman ini. Baiklah, saya mempersilakan saudara yang seterusnya. Kedudukan politik di Malaysia dalam menghadapi pandemik ini menunjukkan sokongan dari kedua-dua belah pihak banyak memberi kesan yang positif. Ia ditunjukkan dari segi kerjasama antara kedua-duanya. Walau bagaimanapun, senario dalam politik ini sering menampakkan perkara buruk yang berlaku. Menurut Ilyas Abdullah dan Hairul Anwar Haji Mak Din 2020, pihak kerajaan sebagai tidak serius dan gagal dalam menangani pandemik ini dengan berkesan. Hal ini disebabkan mereka hanya mengambil kesempatan untuk mendapatkan jawatan masing-masing. Selain itu, Nur Hazikah Hishamuddin et al. 2020 terdapat wujudnya kerenah birokrasi yang menyebabkan maklumat kurang sampai dan difahami oleh masyarakat. Di samping itu juga, cabaran lain ialah antaranya persidangan parlimen menjadi terhad dan sering berlaku penangguhan. Dan menurut Arif Aizuddin et al. 2022, rejim yang bersifat semi-authoritarian seperti Malaysia dilihat masih terperangkap dan bergelut dengan politik dan mengakibatkan negara mengalami gelombang ketiga wabak COVID-19. Objektif kajian ini memfokuskan kepada 4 perkara, iaitu pertama, mengenal pasti cabaran dan kesan politik sewaktu pandemik COVID-19. Kedua, menganalisis cabaran dan kesan politik sewaktu pandemik COVID-19. Ketiga, menyenaraikan dapatan kajian berdasarkan borang soal selidik. Dan yang keempat, mengkaji hasil dapatan kajian berdasarkan borang soal selidik. Kajian ini telah berpandukan kepada 4 kajian lepas, iaitu kajian oleh Nurul Fatin Wahidah Asy'ari et al. 2022 yang menganalisis mendepani cabaran pandemik COVID-19, adakah ini akan mengubah lanskap politik Malaysia? Penulisan ini telah membincangkan mengenai situasi semasa COVID-19 yang melanda negara Malaysia dari segi ekonomi, politik dan sosial. Analisis ini juga telah menghuraikan berkaitan senario politik yang terjadi selama pandemik ini berlaku. Kajian kedua iaitu wabak COVID-19 merenggut nyawa, cabaran dan kesan kepada masyarakat. Kajian ini telah dibuat oleh Nur Hazikah Hishamuddin et al. 2021 iaitu untuk mengenal pasti bagaimana masyarakat meneruskan kehidupan ketika negara dilanda wabak COVID-19 sehingga menyebabkan kematian. Kajian ini juga telah meninjau dari beberapa aspek iaitu agama, sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan sektor perindustrian. Kajian seterusnya ialah yang dijalankan oleh Ilyas Abdullah dan Hairul Anwar Haji Mak Din 2020 telah membincangkan mengenai kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan di sebalik penularan wabak COVID-19. Seterusnya, satu lagi kajian yang dijalankan oleh Arif Aizuddin et al. 2022 bertajuk Autoritarianisme Perbandingan China dan Malaysia dalam Politik COVID-19. Kajian ini adalah untuk melihat strategi yang digunakan pakai oleh dua negara yang berbeza dari segi prinsipnya iaitu China dan Malaysia semasa berhadapan dengan pandemik global COVID-19. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif sebagai pendekatan kajian. Menurut Craig C. dan Morgan 1970, Cohen 1992 dalam Eng Kin Hua 2016, iaitu kajian yang mengaplikasikan statistik yang melibatkan bilangan responden yang ramai dengan sekurang-kurangnya melebihi 10 sampel dalam mengukur pemboleh ubah bagi sesuatu kajian.
Selain itu, kajian ini menggunakan kaedah analisis deskriptif, iaitu yang melibatkan data yang dikumpul daripada keseluruhan populasi, dan analisis umum yang digunakan adalah frekuensi, peratusan, mean, sisihan piawai dan taburan skor dalam membentangkan hasil dapatan. Maka kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif bagi mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Cara pengumpulan data, kajian ini menggunakan kaedah borang soal selidik untuk mendapatkan data kajian. Pertama, soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian dihasilkan dan diletakkan dalam perisian Google Form. Seterusnya, setiap responden perlu menekan pada pautan yang telah diberikan dan terdapat seramai 50 orang responden yang telah membantu dalam menjawab kesemua soalan yang diberikan dalam borang soal selidik tersebut. Hasil daripada jawapan kesemua responden, data akan dikumpulkan dengan menggunakan kaedah deskriptif dan dapatan kajian akan digunakan untuk dianalisis. Dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang dapatan kajian, dan bahagian ini membincangkan analisis dan hasil kajian daripada data-data yang telah dikumpul melalui borang soal selidik, dan analisis deskriptif digunakan pada keempat-empat bahagian yang terdapat dalam borang soal selidik, iaitu ciri-ciri responden, pandangan responden terhadap pilihan raya, pandangan responden terhadap pergelutan politik yang berlaku di Malaysia sewaktu pandemik, dan pandangan terhadap peranan kerajaan sewaktu pandemik COVID-19. Bahagian pertama dalam borang soal selidik adalah kategori ciri-ciri responden, iaitu umur, jantina dan status. Pada bahagian soalan pertama mengenai jantina, majoriti responden adalah wanita, iaitu seramai 36 responden, manakala responden lelaki pula adalah 14 orang. Dan dapatan data yang diperolehi menunjukkan seramai 24 orang responden yang berumur 22 hingga 25 tahun, 15 orang berumur 18 hingga 21 tahun, 7 orang responden berumur 26 hingga 30 tahun, dan 4 orang responden berumur 31 tahun dan ke atas. Seterusnya adalah status. Hasil analisis menunjukkan seramai 32 orang responden terdiri daripada kalangan pelajar, manakala 12 orang responden terdiri daripada kalangan yang telah bekerja, 5 orang responden terdiri daripada kalangan yang tidak bekerja, dan seorang responden terdiri daripada kategori lain-lain. Seterusnya adalah kategori kedua yang terdapat dalam borang soal selidik, iaitu pandangan responden terhadap pilihan raya. Dan bahagian ini dilabelkan dengan borang A, dan terdapat 3 soalan dan terdapat juga 3 pilihan jawapan yang berbeza. Soalan pertama yang terdapat dalam borang A adalah, adakah anda mempunyai pengalaman mengundi? Menunjukkan 24 orang responden memberikan jawapan ya, manakala 26 orang responden yang lain memberikan jawapan tidak. Seterusnya, soalan kedua yang terdapat dalam borang A adalah, adakah anda setuju pilihan raya diadakan sewaktu pandemik? Dan hasil daripada soalan ini menunjukkan terdapat 27 orang responden yang tidak bersetuju dengan soalan ini, manakala 19 orang responden tidak pasti dan 4 orang responden menjawab setuju. Seterusnya, soalan ketiga yang terdapat pada borang A seperti yang ditunjukkan di dalam slide menunjukkan majoriti 44 orang responden bersetuju bahawa gelombang ketiga penularan wabak COVID-19 berpunca daripada pilihan raya yang diadakan di Sabah, manakala 4 orang responden tidak pasti dan 2 orang responden tidak setuju dengan soalan tersebut. Baiklah, seterusnya adalah kategori yang ketiga yang terdapat dalam borang soal selidik, iaitu pandangan responden terhadap pergelutan politik sewaktu pandemik COVID-19. Soalan pertama pada borang B adalah, pada awal pandemik COVID-19 berlaku, Perdana Menteri mengumumkan peletakan jawatannya yang
dan Yang di-Pertuan Agong telah melantik Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Adakah pergelutan politik sewaktu ini memberi kesan terhadap diri anda? Dan hasil daripada soalan ini mendapati seramai 22 orang responden sangat terkesan dengan perkara yang berlaku, 17 orang responden kurang pasti dan manakala 11 orang responden menjawab tidak terkesan. Soalan kedua menunjukkan terdapat 41 orang responden yang bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 6 orang responden kurang pasti dan 3 orang responden tidak bersetuju. Oleh hal demikian, hasil menunjukkan majoriti 41 orang bersetuju bahawa penularan wabak COVID-19 adalah berpunca daripada pergelutan politik yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19. Baiklah, bagi soalan seterusnya yang ditunjukkan di dalam slides menunjukkan 47 orang responden bersetuju manakala 3 orang responden tidak bersetuju. Baiklah, seterusnya bagi hasil dapatan daripada soalan ini mendapati 41 orang responden bersetuju, 6 orang responden kurang pasti manakala 3 orang responden tidak bersetuju. Majoriti daripada 50 orang responden, 41 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dan bagi soalan yang seterusnya menunjukkan hasil dapatan menunjukkan 45 orang responden bersetuju manakala 5 orang responden kurang pasti. Dan soalan terakhir pada bahagian borang B menunjukkan seramai 38 orang responden bersetuju manakala 12 orang responden kurang pasti. Majoriti responden bersetuju bahawa peralihan fasa endemik memberi kesan yang baik terhadap politik, ekonomi, pendidikan dan sosial di Malaysia. Bahagian ini merupakan bahagian terakhir yang terdapat dalam borang soal selidik dan dilabel sebagai borang C. Borang ini mempunyai 3 soalan dan ketiga-tiga soalan tersebut mempunyai 3 pilihan jawapan yang berbeza. Soalan yang pertama adalah peranan kerajaan terhadap krisis kesihatan. Bagi soalan ini, hasil dapatan menunjukkan 42 orang responden bersetuju, 5 orang responden kurang pasti dan 3 orang responden tidak bersetuju. 42 daripada 50 orang responden bersetuju bahawa peranan kerajaan sewaktu menghadapi krisis kesihatan adalah sangat penting demi menjaga kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Soalan kedua pada borang C adalah peranan wakil rakyat dan dalam bahagian ini mendapati 39 orang responden bersetuju peranan wakil rakyat sangat penting dan 6 orang responden kurang pasti dan 5 orang responden tidak bersetuju. Bagi soalan terakhir adalah tanggungjawab wakil rakyat terhadap rakyat. Menunjukkan 41 orang responden bersetuju manakala 9 orang responden kurang pasti. Hasil dapatan ini mendapati majoriti bersetuju sekiranya seseorang wakil rakyat itu menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik, mereka akan mengundinya pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain. So saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini berkaitan dengan perbincangan kajian. Okey, berdasarkan kepada tajuk yang telah diberikan iaitu cabaran dan kesan terhadap politik sewaktu pandemik COVID-19. Seperti yang sedia maklum, fasa pandemik ini bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu bermula 18 Mac 2022. Sewaktu itu Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri Malaysia ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin. Pelantikan beliau juga iaitu Presiden di mana Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia dibuat selaras dengan perkara 42A dan perkara 43A Perlembagaan Persekutuan selepas peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Mahathir Mohamad. Dan seperti yang kita sedia maklum, sewaktu pandemik bermula, Kerajaan Malaysia di bawah Parti Perikatan Nasional iaitu gabung di mana parti ini adalah gabungan parti politik rasmi di Malaysia yang terdiri daripada 5 parti komponen. Parti ini ditubuhkan rentetan daripada Kemelut Politik Malaysia. Sepanjang bermulanya PKP iaitu sewaktu pandemik COVID-19 di mana kerajaan Malaysia perlu membantras gejala penularan COVID-19, Kemelut Politik di Malaysia iaitu bermula 2020 hingga 2021 atau
dikenali sebagai langkah Sheraton ini memberi kesan kepada Malaysia yang turut mengakibatkan 3 negeri iaitu Johor, Melaka dan Perak mengalami perubahan kerajaan negeri. Dan seperti yang sedia maklum, Johor, Melaka dan Perak juga telah melakukan PRU di mana berlaku perpecahan politik Perikatan Nasional, iaitu Johor dan Melaka dimenangi oleh Parti Barisan Nasional. Perkara ini juga memberi kesan dan konflik kepada politik di Malaysia kerana pemilihannya sebagai Perdana Menteri Malaysia bukanlah ditentukan oleh rakyat, malah ditentukan oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan bagi menjaga keselamatan rakyat demi membanteras COVID-19. Dan isu tersebut menjadi pualan di parlimen maupun media sehingga ke hari ini. Oleh itu, perlunya kestabilan politik untuk menentukan langkah-langkah atau inisiatif yang kukuh bagi mengatasi masalah krisis ekonomi yang berlaku dan sangat memberi kesan kepada masyarakat kerana hampir semua sektor perniagaan ditutup dalam masa jangka 3 bulan berturut-turut, dan berkemungkinan penutupan ini juga akan disambung sekiranya Malaysia gagal menangani penularan wabak ini. Terdapat kajian menyatakan bahawa disebabkan politik sewaktu pandemik COVID-19 mencetuskan gelombang penularan COVID-19 di mana sebelum ini Malaysia hampir bebas daripada COVID-19. Susulan daripada itu, sehingga kini Malaysia masih dibelenggu oleh wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, krisis politik sebanyak pandemik berterusan dengan pengunduran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Malaysia ke-8 dan kabinetnya digantikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Sepanjang pemerintahan PM ke-8 ini bukanlah sesuatu yang mudah yang disangka kerana fokus pemerintahan telah beralih kepada survival politik berbanding soal governance yang khasnya dalam menangani implikasi di mana pandemik COVID-19. Antara kesan pandemik terhadap sistem politik Malaysia ialah persidangan parlimen yang menjadi terhad dan ditangguhkan kerana kerajaan bertindak untuk cemerlang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terusnya, Kesimpulan, gelombang politik yang berterusan di Malaysia sedang banyak diperkatakan, tetapi langkah yang diambil oleh kerajaan PN untuk menangani wabak COVID-19 adalah melegakan kepada semua orang Malaysia. Mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menangani wabak ini membantu pentadbiran PN kekal berkuasa sepanjang tempoh politik yang goyah. Selain itu, kerajaan PN juga berdepan dengan tekanan daripada Pakatan Harapan yang dilihat giat mengatur strategi untuk mendapatkan semula tadbir urus kerajaan. Kerajaan PN dikatakan kerajaan pintu belakang, tetapi PN berjaya dalam membanteras COVID-19 sehingga 1 April 2022 kerajaan Malaysia telah bertukar kepada fasa endemik. Dalam membuktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kerajaan mampu menguruskan ancaman pandemik COVID-19 dengan jayanya demi kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih.